Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ni kita nak tengok satu lagi topik yang bertajuk Feeding Our Other Body. So, apa yang dikatakan dengan memberi makan tubuh badan kita yang lain ni? Kita mempunyai banyak sel untuk diberi makan ataupun dijaga. Lebih kurang 70 lebih trilion daripada mereka. Kita juga perlu menyuburkan 10 kali ganda banyak non-human sel yang dimiliki oleh tubuh badan. Terdiri daripada mikrobs, single cell organisma, bakteria, virus, fungi, yeast yang hidup dalam diri kita dan permukaan kulit kita. Mereka bukanlah diri kita. Technically speak, mereka sangat penting untuk kesihatan kita dan sangat penting dan diperlukan untuk kewujudan kita. Mikrobs mereka ini ibarat roommate kita lah. So mikrobs ni dia bukan musuh, tapi dia adalah salah satu makhluk yang penting kepada kesihatan manusia. Dan seperti kita lah, mereka juga perlu makan. So kita ni mendapat mikrobs ni daripada waktu kita dilahirkan, daripada ibu kita, dan mereka akan terus berkembang maju dalam diri kita sehinggalah kita mati. Mereka akan berada dengan kita sehinggalah kita mati. Perbezaan, setelah kita tiada, mereka akan makan kita sehingga tiada apa yang tinggal. Kalau kita mati pun, bakteria akan makan balik kita kan. Begitulah kehidupan. Kita berada dalam kitaran kehidupan. Mereka adalah major part of it. Maksudnya mikrobs ni sangat-sangat penting kepada kita. Dia duduk dengan kita waktu kita dilahirkan, waktu kita hidup dan kita mati, dia juga yang akan makan kita. Itulah dia kata kitaran hidup kita lah. Mereka adalah major part of it. So mikrobs banyak mendapat title buruk dan membuat kita percaya mereka bahaya dan patut dibunuh. Sebab tu kalau kita tengok marketing hari ni lah, dia sangat-sangat memburukkan mikrobs ni. So jenuh lah kalau kita nak kejar mikrobs ni. Memang kita tak boleh nak lawan pun, sebab dia part of it. Dia a part of kita punya life. So macam mana kita nak anggap dia musuh kan? Sebab kita tak boleh hidup tanpa dia ni. Kita tak boleh hidup tanpa mikrobs ni. Kita clever marketing, kita ambil antibiotik untuk batuk pertama, tapi mikrobs kita membentuk 80% daripada sistem imun kita. So bakteria berfaedah menghalang bakteria jahat daripada berkembang. Apabila kita ambil miracle drug, kita membuang bakteria baik seiring bakteria jahat. So kalau kita ambil antibiotik ni dia tak boleh pilih pun. Dia masuk dalam badan, dalam usus kita, yang baik, bakteria baik ke bakteria jahat ke, habis semua dia buang. Sebab kita membuat antibiotik sebagai amalan dalam modern living di mana bakteria belajar untuk adapt, bermaksud mereka menjadi resistant terhadap drought. Bakteria ni dia benda hidup. Macam mana pun yang berlaku, dia akan cuba survive. Dan bila setiap kali kita selalu ambil antibiotik, lama-lama dia akan jadi resistance kepada antibiotik tu. So lama-lama badan kita tak tahan lah, kita akan cepat sakit lah. Itu maksud dia. So jika kita tidak berhati-hati, kita akan kembali kepada keadaan sebelum wujud antibiotik, terdedah kepada setiap mikrobs yang jahat. So setengah mikrobs menyebabkan penyakit, itu semestinya lah. Dan kita memanggil mereka germs ataupun pathogen, tapi mereka hanya sekadar label. Kalau kita tengok, memang sesetengah bakteria tu boleh menyebabkan keadaan tubuh badan manusia tu jadi teruk, tapi tak semuanya begitulah. Yang jahat ni dipanggil pathogen ataupun germs. Biasanya virus lah. Tapi kalau orang tu dia sihat, virus ni tak boleh duduk lama. Dia akan pergilah. Jika keadaan tubuh badan kita tak sesuai untuk mikrobs tertentu, mereka tak akan bertahan atau kekal lama. Mereka tak boleh kekal dan membuatkan kita sakit. Tugas kita adalah untuk pastikan persekitaran tubuh badan kita tak sesuai lah untuk mereka tinggal. So mereka yang kata mikrobs yang boleh menyebabkan penyakit ataupun virus dan bakteria ni lah. Kita sebagai tuan rumah ni, kita perlu memastikan environment persekitaran kita tak sesuai untuk diorang tinggal. Itu tugas kita. So kita lakukan dengan makan, minum dan hidup dengan cara menyokong kesihatan tubuh badan dan juga sistem imun. So kita kena kuatkan sistem imun kita lah. Itu tugas kita. So setengah mikrobs ni membantu kita mempunyai beratus spesies bakteria baik pada kulit. Contohnya mereka melindungi kita daripada kerja mereka yang berada di kulit kita ni, melindungi kita daripada bakteria jahat. So dia makan dulu bakteria jahat ni, yang dia kata sebelum mereka boleh menembusi sistem pertahanan kita yang pertama, yang terbentuk daripada 3 tu lah yang ada dekat kulit kita. So kebanyakan mikrobs yang banyak dan penting kita bawa adalah berada di dalam usus. Kebanyakan mikrobs kita berada di dalam usus kita. Bakteria ini melakukan fungsi penting. Mereka memecahkan makanan yang kita makan. Mereka sememangnya diperlukan. Mereka membenarkan kita untuk mendapat akses kepada nutrisi tersebut lah. Mikrobs dia tak ambil nutrisi daripada makanan kita. Mereka mahu kita survive. Mereka memberi kita akses untuk dapatkan nutrisi itu, dan mereka mahu kita sihat.
Dengan cara kita sihat lah, tuan badan ni sihat, mereka boleh hidup. Itu cara dia orang survive lah. Dianggarkan 500 spesies microbes yang berbeza tinggal di dalam usus. Setiap satunya berbeza dan mempunyai fungsi tertentu dan keperluan nutrisi. Sesetengah microbes berkembang bersama human host untuk makan bahan tertentu seperti non-digestible fiber. So fiber ni memanglah kita tak ambil pun fiber tu, tapi kalau kita makan fiber tu membantu untuk kita punya bakteria usus ni lah. So dia orang makan fiber. Yang lain ada yang makan protein. So dia ada jenis-jenis dia jugalah microbes ni. Microbes ni dia ada yang jenis makan protein, yang jenis makan fiber. Yang lain mungkin lebih prefer carbs dan gula. Ada juga yang suka carbs dan gula ni. So gut flora dibina atau dipengaruhi oleh pilihan pemakanan yang kita pilih. So macam mana kita membentuk gut flora kita, microbes kita adalah berdasarkan pilihan macam mana kita makan. Itu membentuk persekitaran flora kita lah. So kita pilih jenis microbes yang bagaimana untuk dibela dan yang perlu dikebulurkan. So kita sendiri pilih macam mana kita nak membentuk microbes dalam usus kita. Itu bergantung kepada cara pemilihan kita makan lah. Sama ada kita makan benda elok, dia akan jadi elok. Kita makan benda tak elok, dia akan jadi gut flora kita pun jadi tak elok lah. Microbes dalam usus, mereka tidak hanya duduk dan tunggu untuk kita makan makanan yang mereka perlukan. So mereka bukanlah jenis yang duduk tunggu je apa yang kita makan, itulah mereka makan. Tak, mereka berupaya untuk hantar signal menyebabkan kita craving kepada jenis makanan tertentu. That's why kadang-kadang kita rasa craving nak makan something yang manis. Sebenarnya bukan kita yang nak, sebenarnya microbes dalam usus kita, sebab dia dah terbiasa dengan makanan tu. So dia sendiri yang akan hantar signal kita makan makanan tu. So dia kata kemudian kita akan dapat desakan secara tiba-tiba untuk snack manis dan kita rasa ianya salah kita disebabkan craving itu. That's why kita kalau kata apa, kita tak biasa lagi tukar habit makan kita, memang kita akan craving lah. Benda tu benda normal saja. Kita tak boleh, bukan salah kita. Bukan salah kita kalau kita nak bertukar diet pemakanan ni. Awal-awal tu kita craving kepada makanan-makanan yang tinggi carbs ni. Sebenarnya bakteria usus ni yang menghantar signal-signal tu, sebab dia dah terbiasa. Badan kita dah terbiasa dengan makanan macam tu. Dia akan sendirinya akan memberi signal tu untuk kita makan. Bukan salah kita lah kalau kita tak boleh nak hentikan pengambilan carbs ni. Microbes juga menghantar mesej memberitahu bahawa kita sudah kenyang. Dia orang ni juga yang menghantar signal kenyang. That's why kita punya usus ni dia adalah major part yang tempat neurotransmitter berlaku. Proses banyak hormon berlaku dekat kita punya usus. That's why kalau usus kita problem, memang satu badan kita weng. Sebabnya kita faham tubuh badan kita terdiri daripada dua benda yang mengawal secara automatik. Yang pertama kita punya nervous system, yang kedua kita punya hormon. Hormon kita kebanyakannya berlaku transition ataupun messenger, dia berlaku dekat usus. Kalau usus kita problem, seluruh tubuh badan kita pun dah weng lah dari segi hormonnya. Kita fikir kita mengawal segala-galanya, metabolism, talking to us, tapi kita mungkin silap. Microbes wujud lama dan microbes ni dia wujud lama sepanjang kewujudan bumi ni. Jadi dia kata jika kita suap diri kita dengan gula, makanan proses, microbes yang berkembang pada mereka akan membiak dan dominan kepada sistem penghadaman dan kita akan menderita. Ini yang berlaku lah kalau orang yang ada masalah SIBO apa ni, sebab makan tak betul lah. Makan kita tak betul menyebabkan microbes kita tu dia dominan. Dia dominan kepada microbes yang makan jenis yang tinggi karbohidrat, makanan proses ni. So memang badan kita akan jadi huru-hara lah. That's why kita kena betulkan balik. Kita kena betulkan pemakanan kita. Dan jika kita makan makanan yang sihat, microbes yang makan mereka akan berkembang dan itu adalah simbiosis kesihatan antara kita dan mereka. So pilihan tu di tangan kita. Sama ada kita nak membentuk ekosistem ataupun environment microbes ni sihat ataupun tidak, itu pilihan kita lah. So dia kata cukup menakjubkan, ia seperti horror movie. Kita dijajah oleh benda asing yang memberitahu kita untuk buat sesuatu yang kita tak nak buat. Ni itu yang kita kata macam microbes ni dia sangat mempengaruhi seseorang tu. So dia lah bagi signal kenyang, signal lapar, dia akan kontrol kita punya craving, macam-macam dia buat. Dan kita taat. Kita fikir kita mahukan aiskrim tersebut, tanpa kita sedar sebenarnya kita sedang dipermainkan. Kan menakutkan lah kan, sebab kita fikir kita yang kontrol tubuh badan kita, tapi sebenarnya tak. Kalau kita tak microbes ataupun persekitaran usus kita tak betul,
dia take over, dia dominance, kita akan craving. Kita tak boleh nak halang pun benda tu